75. Bab yang keempat pada menyatakan sabar. Baris yang ketiga. Baik, kita ulang sikit atas. Adapun sabar atas mengerjakan ibadat yang sunat. Ulang sikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Adapun sabar atas mengerjakan ibadat yang sunat dan sabar atas meninggalkan yang makruh dan yang harus, maka yaitu sunat. Hukum sabar itu sunat, bukan wajib. Sabar atas mengerjakan ibadat yang sunat dan sabar atas meninggalkan yang makruh dan yang harus, maka yaitu sunat, dapat pahala. Sabar tinggal yang harus. Perkara itu harus, tapi kita tak buat. Sabar, tahan. Dapat pahala sunat. Pahala sunat kerana sabar. Tak buat perkara yang harus. Makan harus. Sabar, tak makan. Dapat pahala. Makan, tak ada masalah. Tapi kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Ada tujuan. Kenapa dia tak makan? Benda yang harus tu, yang dia tak buat tu kenapa? Mungkin nak lawan nafsu, nak tarbiyah diri, nak mujahadah. Kan innamal a'malu binniat. Perkara yang harus kalau betul niatnya, maka dapat pahala. Makan pun kerana betul niatnya pun dapat pahala. Makan benda yang harus. Niat untuk nak mencari kekuatan supaya nak buat ibadat. Dapat pahala. Itu perkara yang harus. Jadi sabar tak buat yang makruh, dapat pahala. Sabar atau buat perkara yang sunat, malas nak buat tapi sabar juga. Sabar tu buat. Dapat pahala, 2 pahala. Pahala sabar sekali, pahala buat yang sunat sekali. Jadi mafhumnya, sabar di atas perkara yang wajib, sabar tu jadi wajib. Sabar untuk mengerjakan perkara yang wajib, hukumnya wajib. Dan sabar untuk meninggalkan perkara yang haram pun hukumnya wajib. Sabar, tahan, tak nak minum arak, tak nak buat perkara maksiat, dapat pahala wajib. Kerana sabar situ hukumnya wajib. Maknanya wajib dia bersabar tak buat perkara yang haram. Demikian juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan yang menzalim akan dikau, maka iaitu dapat pahala sunat. Sabar, tak balas. Orang buat perkara tak baik pada dia, orang sakiti dia tak balas, sabar. Dapat pahala. Tetapi yakni bahkan pahalanya sangat besar. Sabar tak balas. Orang buat jahat, orang sakiti dia, orang buat zalim ke dia, dia tak balas. Pahalanya besar. Dalilnya kerana firmanullah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Artinya hanya saja disempurnakan akan sekalian orang yang sabar. Akan pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira banyaknya. Tengok berdasarkan keikhlasannya, berdasarkan kefahamannya, berdasarkan tulus hatinya, sabar tu. Dan berdasarkan betapa banyaknya sakit hatinya, sakit tubuhnya. Tengok orang sakiti banyak mana. Lagi kuat sakitnya, lagi besar pahalanya. Sebab pahala itu, balasan Allah Ta'ala itu mengikut susah dan sakitnya
kita melakukan perkara itu. Jadi kalau orang buat inayah itu berat, kemudian kita sabar, lagi besar pahalanya. Habis. Kalau dah ada dalam pegangan atau dalam prinsip kita, lagi kuat orang buat jahat pada kita, lagi berat orang sakiti kita, lagi besar pahalanya. Tak payah buat kerja dapat pahala. Yang buat kerja orang lain tu dapat dosa, kita dapat pahala. Tapi berat, sabar. Tengok orang yang sakiti kita tu senyum, kita senyum ikhlas. Bukan senyum buat-buat, senyum ikhlas. Kita tahu orang tu umpat kita, orang tu kutuk kita, orang tu macam-macam, kita buat sabar. Kita buat baik ke dia. Assalamualaikum Haji, Assalamualaikum Tuan, Assalamualaikum. Bukan tahan. Tengok orang tu. Itu tak ikhlas lagi tu. Ikhlasnya makna dengan hati yang manis dengan hati yang betul ikhlas. Dah lupakan kesalahan yang semalam, kesalahan yang tadi, terus lupa. Baru tengah hari tadi bergaduh, petang dah lupa dah. Oh, Masya Allah. Dah tak ada apa-apa dah. Ni orang hati jernih, bolehlah. Kalau hati macam kita ni masih juga salam pun salam juga salam, tapi tak apa-apa nak ikhlas lah. Assalamualaikum. Salam. Paling kurang lah tu. Mulu juga, uluh. Tapi itulah, pegang pun tak apa-apa nak pegang. Uluh gitu, keras di tangan. Sebab baru lepas mengaji kan. Buat jugalah amal pasal baru lepas mengaji. Tahu juga, tapi belum. Tapi kalau sampai peringkatnya, bukan sahaja dia tak balas, bahkan didoakan kebaikan untuk dia. Si fulan tu telah menyakiti aku, ya Allah. Kau ampunkanlah dosanya, ya Allah. Kau baikilah akhlaknya, ya Allah. Kau berilah taufik dan hidayah kepadanya, ya Allah. Sebab doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab. Ittaqu da'watal mazlum fa inna bainaha wa bainallah fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Jaga-jaga doa orang yang dizalimi, kerana di antaranya dan di antara Allah tidak ada dinding, tidak ada hijab. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk mendoakan sahabat-sahabat kita yang lain. Janganlah mentang-mentang dia berdoakan kita buat jahat juga ke dia terus. Nanti didoakan nanti. Kan lagi baik kalau kita buat baik pada dia dan didoakan. Kadang-kadang ada juga orang ambil kesempatan. Mentang-mentang orang tu baik, mentang-mentang orang tu tak balas, dia terus menyakiti. Jangan. Telah menghimpun oleh Allah Ta'ala akan beberapa perkara bagi sekalian orang yang sabar. Yang tiada mengetahui, yang tiada menghimpun ia akan dia bagi yang lain daripada mereka itu orang yang sabar. Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang sabar ni suatu kurniaan, suatu pemberian yang Allah Ta'ala tak bagi pada orang lain. Seperti mengampunkan dosa. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dan Allah Ta'ala bagi rahmat, kasih sayang Allah. Dan Allah Ta'ala bagi pahala. Dan jadi ikutan dan pertolongan. Jadi ikutan. Dia akan jadi pemimpin. Akan jadi pemimpin. Orang akan ikut dia. Kalau dia banyak sabar. Lagi banyak sabarnya, lagi ramai pengikutnya. Lagi ramai pengikutnya. Pasal orang yang sabar ni, orang yang tinggi. Orang yang sanggup menghadapi kekuatan, ribut, angin, taufan. Orang tu tinggi. Macam pokok yang tinggi. Kan? Pokok rumput ada kena angin. Tak kena angin pun kena angin exhaust motor ke kereta kalau dia lala ke bawah kan. Itu je. Tapi tak kena kuat, angin kuat tidak. Kalau pokok tu tinggi, lagi kuat anginnya. Kalau pokok rendah, tak ada. Tidak kuat anginnya. Maknanya orang yang tinggi, ributnya, ujiannya berat.
Sebab itu Allah Ta'ala kurniakan, Allah Ta'ala berikan. Ya, pada orang yang sabar ni akan beberapa kurniaan, beberapa pemberian yang Allah Ta'ala tak bagi pada orang lain. Jadi kalau kita tahu ciri-ciri orang yang Allah Ta'ala bagi kurniaan ini, Allah Ta'ala pilih ini, tidak ada masalah kalau kita diuji dengan ujian yang berat. Bagaimana Rasulullah diuji? Pasal Rasulullah orang yang mulia, yang dekat dengan Allah. Begitu juga para sahabat, berat ujiannya. Pasal mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala, ala ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat yang pertama yang menunjukkan kurniaan Allah Ta'ala kepada orang yang sabar. Artinya bermula mereka itu, iaitu orang yang sekalian orang yang sabar itu, atas mereka itu ampunan daripada Tuhan mereka. Dan Allah Ta'ala bagi nikmat. Dan nikmat di situ maknanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan mereka itu juga yang mendapat petunjuk kepada jalan yang betul. Allah Ta'ala bagi hidayah. Allah Ta'ala buka jalan. Orang-orang yang diuji ni, Allah Ta'ala akan buka jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang betul-betul sanggup berkorban pada jalan kami, kami akan bukakan, akan tunjukkan jalan-jalan penyelesaian. Allah Ta'ala akan bagi hidayah. Tunjuk, buka jalan. Kena sungguh-sungguh. Tapi kena sungguh-sungguh. Orang Kelantan kata apa? Cawak geteh. Sing-sing lengan betul-betul. Bukan pegang, lepas, pegang, lepas, pegang, lepas. Rasa-rasa okey, rasa-rasa nampak menguntungkan, okey. Rasa-rasa tak boleh, ni merugikan ni, lepas. Tak boleh, kena pegang, kejap. Bagaikan menggenggam bara api sampai padam. Genggam bara api panas, genggam, melecuk, tahan, terus sampai padam. Sebab tu Allah Ta'ala bagi pahala, banyak pahala bagi orang-orang yang sabar. Dan firman-Nya, firman Allah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya, dan sabarlah oleh kamu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala berserta dengan sekalian orang yang sabar. Allah Ta'ala memberikan ketenangan pada orang-orang yang sabar. Artinya tenang. Kerana Allah Ta'ala telah berjanji, Allah Ta'ala bersama-sama dengan mereka. Bukan zatnya. Ya. Tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta dengan orang-orang yang sabar. Artinya menolong ia dan memelihara ia akan mereka itu. Itu maksud berserta dengan sekalian orang sabar. Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala bantu. Dan Allah Ta'ala jaga. Dan firman Allah Ta'ala lagi yang menunjukkan pemberian Allah kepada orang-orang yang sabar. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Artinya, dan menjadikan oleh kami akan setengah daripada mereka itu, akan beberapa ikutan yang menunjuki mereka itu dengan perintah kami. Perintah itu bukan perbantah, perintah kami. Tatkala sabar oleh mereka itu, Allah Ta'ala angkat mereka dan jadikan orang-orang, diberikan pemimpin bagi orang-orang yang sabar. Akan beberapa ikutan a'immatan yahduna bi amrina, yang akan menunjukkan kepada mereka itu urusan kami, kata Allah. Iaitu jalan yang benar, jalan yang lurus. Maknanya kalau kita mendapat pemimpin yang baik, mendapat pemimpin yang adil, itu juga merupakan kurniaan, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan sahaja kepada pemimpin itu, dan kepada orang yang mengikut pun dapat kebaikannya. Pengikut-pengikutnya pun dapat kebaikannya. Tapi syaratnya kena sabar. Dan firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sama dengan atas tadi.
Artinya hanya saja disempurnakan akan sekalian orang yang sabar akan pahala mereka itu dengan ketiadaan dikira-kira. Sesungguhnya telah menyebut oleh Allah Ta'ala akan sabar di dalam Quran lebih daripada 70 tempat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fis sabri ala ma takrahu khair." Artinya ada pada sabar atas barang yang engkau benci itu banyak kebajikan. Sabar ketika menghadapi perkara-perkara yang kita tak suka, sabar. Banyak kebaikan, banyak kebajikannya. Dan sabda Nabi Isa alaihi salam, bahawasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Takkan dapat perkara yang kita nak, takkan dapat perkara yang kita cita-citakan, melainkan kita sabar dengan perkara yang kita tak suka, yang kita benci. Lapar, tak suka kan, benci. Tapi akan mendapat, kalau puasa, banyak puasa, akan mendapat perkara yang kita cita-citakan. Ya, dekat dengan Allah. Banyak kebajikannya. Sabar di atas lapar. Orang tak suka lapar. Tak ramai yang mampu untuk berlapar. Dan bukan senang untuk sabar di atas kelaparan. Sebab itu orang dulu-dulu, ya, ada hajat apa-apa di puasa. Ni dalil fi sabri ala ma takrahu khair. Dan kata Nabi Isa, kamu tak mendapat apa yang kamu kasih, melainkan kamu sabar dengan perkara yang kamu benci. Termasuk puasa. Puasa, qiyamul lail. Sebab itu, ni jugalah, ya, yang digunakan oleh orang-orang dulu yang tak tidur. Jaga ni kan benci, tapi bila nak sesuatu, dipanggil pati geni. Ataupun istilah Jawa dipanggil ditirakati. Ditirakati itu makna kita buat susah pasal nak dapat sesuatu. Mohon. Dipanggil ditirakati. Ni orang dulu-dulu lah ni. Ditirakat dengan apa? Dengan berjaga malam. Baca. Doanya baca. Tak tidur malam. Berapa ribu baca. Malas. Nak baca tu banyak-banyak malas. Benci. Nafsu tak suka. Lawan. Ni. Ada nas lah. Ni nasnya. Ini dalilnya. Maknanya kita melakukan, kita mujahadah di atas perkara yang kita benci supaya kita nak mohon sesuatu hajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Betul tak salah. Ada orang puasa 40 hari. Mutih lagi. Mutih. Mutih itu apa? Makan nasi putih saja dengan garam dan air masak. Gula-gula ni pewarna-pewarna ni tak. Oh. Kan harus dia. Ni ujah tadi dah ada dah. Dapat pahala sunat. Satu. Kemudian yang kedua, nak sesuatu hajat. Betul Allah Ta'ala bagi? Bagi. Dia nak apa? Bagi. Allah Ta'ala bagi. Kalau diperkenankan. Itu ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Tak, kadang-kadang hari ini kita kadang-kadang mudah boleh sebut apa ni mutih tak orang tak buat, sahabat tak buat. Iyalah sahabat tak buat pasal makanan zaman sahabat semua bersih. Kita makanan kita hari ini banyak yang syubhat paling kurang, kalau tak pun haram. Banyak yang syubhat. Paling kurang pun banyak yang orang yang masak itu yang tidak berzikir, hatinya tidak ingat kepada Allah Ta'ala sambil nyanyi. Maaflah ya. Kadang-kadang kita ambil tukang masak yang luar-luar, yang luar daripada Malaysia. Oh, dengan katok pendeknya, dengan seluar pendeknya pakaian, Masya Allah. Kan? Sambil masak, wah, lagu dangdut. Tengah masak asyik tengah masak. Oh. Jadi yang makan pun asyik jugalah.
Tapi bukan asyik dengan Allah. Asyik dengan hiburan. Dia akan mempengaruhi. Sebab tu nak cari pembantu rumah. Ya, kena jaga-jaga, kena pilih. Kalau dapat yang kurang tu kena berlatih bagi tahu. Neng, mbak, masa masak tu jangan nyanyi. Jangan dangdut, yang zikir, selawat gitu. Bagi tahu. Kan? Kadang-kadang kita dapat yang macam tu kita pun asyik juga kalau belakang. Ini tak seronok. Sami mawon 2 kali 5. Bayar. Anak-anak kita makan, dia akan ada kesan. Akan ada kesan. Kan? Air, makanan. Kan makanan juga mengandungi air. Apabila sambil masak itu mengucapkan kata-kata yang lagha, kata-kata yang tak baik, dia akan menjadi kesan kepada makanan. Baik. Jadi kalau sebelum makan minum apa semua, buka puasa dengan doa dengan apa semua. Lagi pula kalau yang nak memutih pula tak ada masalah, bagus. Cuma hari ni kita kat Malaysia ni suasana ni tak ada, ya. Suasana begini kurang. Sebab tu kena jalan tempat-tempat yang kuat mujahadah supaya kita tak terkejut. Mula-mula terkejutlah. Ya Allah. Saya pun terkejut mula-mula. Saya jumpa seorang, ya. Orangnya rasanya kalau ialah kurus, orangnya steady, relax. Dia bagi tahu, tu pakcik tu sudah 44 tahun puasa. 44 tahun puasanya. Puasanya hari-hari serta mutih. Waduh. 1 tahun 5 hari je dia tak puasa perkara kuat. Hari-hari yang diharamkan. Salah ke? Dah dia tak nak makan. Tapi dia puasa, dapat pahala puasa. Yang kita ni sakit hati apa tu? Bid'ah. Astagfirullahaladzim. Tu yang dangdut tu bid'ah tu lebih lagi, kan? Yang lenggang-lenggang kangkung tu lagi bid'ah. Lenggang kangkung. Tak pasal-pasal famous kangkung ini kan. Baik. Sego kangkung di pasar-pasar orang sebut-sebut kan. Pasal harganya turun. Baik. Ni nak ceritanya. Ya. Ada nasnya. Jadi orang dulu belajar ilmu tasawuf tu perginya ke sana. Saya nak sebut ni pasal apa? Kod sekali kita terdengar, kita terjumpa, jangan mudah sangat kita menyalahkan. Sehingga kadang-kadang orang-orang yang begitu kata-katanya keluar, kata-kata hikmah, kata-kata yang baik, kita nafikan kebaikan. Kebenaran kata-katanya kita nafikan. Kerana yang tak cocok dengan hati kita, tak sesuai dengan hati kita. Awal-awal lagi, orang ni tak betul. Bid'ah. Apa puasa hari-hari? Terpulang dia lah, badan dia, tubuh dia. Apa ni tak tidur? Terpulang dia, Masya Allah. Apa yang kita nak sakit hati? Tak pasal-pasal. Dia tak tidur ganggu kita ke? Tak ada setengah orang yang sensitif dengan benda-benda macam tu. Baik. Sebab tu saya kata, cuba sekali-sekali jalan, pergi ke pesantren-pesantren, dengar, tengok, ya. InsyaAllah akan ada keterbukaan. Tengok kebaikannya lah. Jangan cari kelemahan, jangan cari kesalahannya. Tengok kebaikannya. Dan jangan mudah sangat. Ya, jangan mudah sangat kita menghukum. Bila putih macam tu, mutih macam tu, tak ada lain tu. Tu jin lah, tu jin. Mudah sangat. Pakai jin lah tu, pakai jin. Ya. Sebab kita kan karomah kan ada. Ma'unah pun ada, karomah pun ada. Dan istidraj pun ada. Kita kadang-kadang tempat-tempat, sebab di tempat kita ni jarang ada yang karomah-karomah yang mencari adat. Yang luar biasa ni jarang. Jarang berlaku. Sebab tu kadang-kadang bila berlaku luar biasa saja kita tengok luar biasa. Jin itu. Sihir lah tu. Mudah sangat menghukum. Sihir, ya ada sihir. Istidraj juga ada.
Tetapi di waktu yang sama jangan kita nafikan di hari ini adanya ma'unah dan karomah. Berlawan dengan sihir, ilmu hitam dan istidraj. Istidraj ini berlaku juga. Allah Ta'ala bagi juga kepada orang-orang ya, yang termasuk di dalam golongan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kadang-kadang orang itu mengaku beragama Islam sekalipun. Nampak kadang-kadang sembahyang sekalipun. Kadang-kadang nampak sembahyang juga. Jaga-jaga. Ada istidraj. Ma'unah dan karomah tidak berlaku kepada orang yang tidak beriman. Karomah, ma'unah hanya berlaku pada orang yang beriman. Istidraj berlaku pada orang yang tidak beriman. Sebab itu jangan pelik. Ada istidraj. Di waktu yang sama ada ma'unah dan karomah. Baik. Nah, ni. Apa kata Nabi Isa? Bahawasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih, barang yang kamu kehendaki, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci, yang kamu tak suka. Tu. Lapar, benci. Kan? Mutih ni, benci. Ui, tak tahan. Makan nasi. Nasi dengan garam saja. Oh. Pengalaman saya pernah lah buat 16 hari. Ya Allah. 16 hari. Ada satu kiai bagi doa nur buah. Doa nur nubuwah. Lepas lama tu baru saya jumpa. Asalnya disebut doa nur buat. Apa doa nur buat? Rupa-rupanya bila ngaji, oh doa nubuwah. Kenapa saya buat ni? Pasal saya berasa tu belajar di Patani. Susah. Jadi cari amalan-amalan dengan orang tua tu, dia kata, kau buat 16 hari, nanti hari yang ke-16, kau pegang batu, baca banyak-banyak, kau niatkan jadi emas, nanti jadi emas. Jadi masa tu saya belajar di Patani. Balik payah jauh. Belanja tak ada sikit belanja. Tak cukup. Tapi cukup jugalah, cukupkan juga. 300 tu untuk 6 bulan. Termasuk tambang. Tambang dah berapa dah. Jadi banyak-banyak. Untuk makan, nak beli kitab lagi. Jadi untuk makan ni RM30 sebulan. Sehari RM1. Tapi beli ikan tu, beli ikan 50 sen, tahan 3 hari. Beli ikan tu, ikan apa? Ikan air, ikan tongkol. Ikan lain tak boleh, kurang ikan lain. Hancur. Rebu-rebu banyak kali dah hancur. Ikan tongkol ni kalau makin rebu lagi sedap. Ikan tongkol. Masukkan apa? Masukkan cili, masukkan asam keping, buah serai sikit. Lepas tu ambil budu dengan ulam pucuk ketereh apa ni, jambu golok, jambu gajus. Tu buat ulam. Aduh, sedapnya. Sarapannya pukul 10 lepas mengaji. Laparlah. Jadi malam pagi tu sebelum subuh tu dah masak nasi. Balik tu terus perangat aja. Perangat kuat tu. Tuang nasi panas-panas. Aduh enaknya. Masya Allah. Pecah liu. Hari ni makan gulai apa semua tak sesedap macam tu. Tak sesedap. Pasal hati tenang. Tak fikir apa. Handphone tak ada, telefon tak ada, surat apa semua tak ada. Tak fikir. 4 tahun tu saya tak fikir lah apa yang berlaku kat rumah tu, tak fikir. Dengan mak bapak semua, apa yang berlaku. Tak dengar berita. 4 tahun saya mengaji tu tak dengar berita. Kalau dengar berita pun dah seminggu baru sampai surat. Telefon tak ada masa tu. WhatsApp apa semua ni ada. Masa itulah jauh. Surat seminggu baru sampai. Jadi tak ada gangguan lah. Tenang, seronok mengaji. Itulah. Jadi rasa nak duduk setahun tak nak balik. Itu yang kena buat. Tapi 16 hari. Allahu Akbar. Hari yang terakhir. Tapi tak itulah, tak jadi. Pasal nafsu. Dia jadi balas dendam. Hari yang ke-16. Saya pergi ke Yala cari nasi minyak. Nak qadha balik yang 16 hari ni. Jadi Allah Ta'ala tak izin juga. Orang patutnya dah 16 hari latih tu. Hari yang ke-17, 18 tu teruskan lagi. Paling kurang sikit-sikit lah. Ni tak ada qadha. Beli nasi minyak, 2 bungkus nasi minyak. Wah, tak, itu yang tak jadi tu. Dah dilatih patutnya terus. Tak ada.
Minum ayorin 2 botol, ayorin botol besar tu, ayorin yang qada balik. Tak ini. Sekali lah, lepas tu dah tak sanggup. Tapi alhamdulillah hari ni Allah Ta'ala bagi juga, paksa juga. Bila dah ada penyakit kencing manis, itu tak boleh, itu tak boleh, itu tak boleh, itu tak boleh. Banyak yang tak boleh. Tengok durian, tengok saja durian. Nah, jadi dah tak ada ingin lah. Tapi dengan bini masih lagi lah, alhamdulillah. Okay. Dengan makanan-makanan es krim maupun sekarang dulu, dulu Masya Allah lah kan. Durian tu Masya Allah. Saya pernah beli sebakul bawa kepada anak-anak makan. Sekarang sebiji pun dah, tak berapa nak minat. Orang makan pun tengok aja. Alhamdulillah lah. Tak terliur pula. Bila dah ada penyakit. Allah Ta'ala paksa lah. Kau tak nak juga mujahadah, Allah Ta'ala paksa. Bagi penyakit, mujahadah. Maknanya kita ni, kan, kalau Allah Ta'ala dah bagi, panggil, nak tak nak, pergi juga. Itu kan, pergi juga. Sama ada dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Masa sehat kau tak nak, masa sakit lah kau datang. Macam anak murid saya lah. Masa sehat kau lari aja daripada pondok. Sehingga saya beritahu, Kolan, nama dia Roslan. Abang kepada Rosli. Rosli itu 42 kali lari. Yang Roslan ni, abang dia, selalu kalau dia datang, saya tangkap dia datang, dia akan bawa adik dia lari. Sampai cikgu yang bawa dia datang tu dah fed up, dah tak nak bawa dah. Saya kata, Kolan, mungkin satu masa nanti engkau akan datang juga. Masa ketika itu kaki engkau Allah Ta'ala dah tarik nikmat kaki engkau. Saya sebut tu dalam hati saya sebab saya sayangan dia. Dia mu'alaf. Mak dia duduk dalam penjara ulang alik keluar masuk mencuri. Bapak dia pun tak berapa. Bapak dia dah meninggal. Jadi kahwin dengan orang Melayu. Jadi bapak tirinya pun tak berapa nak jadi orang juga. Jadi kesian. Saya beritahu gitu. Ni sekarang ada kat pondok. Setelah sudah hampir 5 tahun. Dia naik motor mabuk, aksiden langgar belakang lori. Masa lepas aksiden tu dia datang. Minta izin saya, Ustaz, saya nak datang pondok. Pasal keluarga dia semua datang nak jaga dia. Dulu dia sihat, iyalah. Orang keluarga dia ambil. Ada makcik-makcik dia ambil. Sekarang dah kaki dah masuk besi. Merempat, tidur tepi sistem bas. Abang dia cakap, adik dia cakap, Ustaz boleh saya ambil abang saya? Dia dah tidur tepi sistem bas. Ambil, tak apa masalah. Ambil, datang. Waktu dah dapat duit insurans, lari lagi. Dia nak enjoy. Dengan kaki besi itu, dia boleh lari lagi dengan adik dia. Dia bawa adik dia, pecah koperasi lagi. Ni mastermind hebat ni, India ni. Lepas tu adik dia datang balik. Adik dia yang tu datang balik terus. Tapi abang dia tak datang. Lepas tu aksiden lagi. Besi yang dalam kaki pula patah habis. Dulu kaki dia patah masuk besi. Sekarang besi dalam kaki tu patah. Hari ni ada datang balik pondok. Tu saya kata, dulu engkau masa engkau sehat kau tak nak. Sekarang kau dah sakit, tapi itulah, jangan dendam, kan? Jangan dendam dan buat baik pada orang yang pernah menyakiti kita, kan? Jadi termasuk penasihat saya ni, guru saya dalam mesyuarat dia hentam saya. Betul lah, syariatnya betul. Buat apa bawa budak-budak macam ni? Menyusahkan. Saya jawab gini, betul Ustaz, saya terima Ustaz punya tu, saya terima. Tapi mungkin sebahagian daripada sahabat-sahabat yang guru-guru saya semua, saya sebut sahabat-sahabat semua, mungkin anggap dia sebagai pelajar. Kalau antum semua anggap dia sebagai pelajar, memang kita berhak buang dia. Tapi minta maaf, saya tak anggap sebagai pelajar. Saya anggap macam anak saya. Saya tanya tuan-tuan, saya tanya ustaz-ustaz yang lain, kalau anak lari, dia nak balik, bagi tak balik? Habis hujah. Kan dengan ustaz kita kena hujah baik juga kan, jangan lawan. Sebab dia guru saya. Jadi tapi ada pendapat situ nampak berbeza. Jadi kita bagi cara baik. Akhirnya okey, tapi ustaz ingat, kalau dia buat hal jangan bincang, jangan mesyuarat. Ustaz uruskan sendiri. Ya,
Kalau lari pun saya yang cari, kalau lari pun saya yang tangkap, kalau kena apa pun saya yang tanggung. Okey. Sebab tu saya pernah bawa hati, bawa diri 2 minggu saya pergi Indonesia. Pasal guru-guru saya protes. Pasal melayan budak-budak macam ini. Sehingga saya bawa diri pergi mencari petunjuk. Itulah akhirnya jumpa dengan kiai saya. Ya, alhamdulillah. Abah Gaus. Kiai Haji Abdul Gaus Saifullah Maslun. InsyaAllah bulan depan menantunya 2 orang akan datang. Jadi kalau ada rezeki insyaAllah minggu keempat tu, atau kalau ada kosong bagi tahu awal. Jadi kalau tak ada kosong minggu keempat tu yang saya tu saya akan datang macam yang lepas kan. Yang dulu tu kiai wakil daripada kiai. Sekarang ni menantunya akan datang membantu saya di pondok untuk menerangkan dan menghuraikan kitab Miftahus Sudur. Dan yang seorang lagi menantu dia juga pernah terlibat dengan inabah, menguruskan inabah. Inabah ni pemulihan selama 12 tahun di sana. Jadi dia nak datang pondok, dia nak bantu tunjukkan cara macam mana untuk melakukan sembahyang taubat, mandi taubat kepada anak-anak yang di pondok ni. Dia nak duduk di pondok alhamdulillah sebulan. Janji dia nak duduk sebulan. Alhamdulillah. Saya tengah uruskan kos tambang dia, datang apa semua belanja dia insya-Allah. Doakan jumpa insya-Allah. Boleh nak soal jawab dengan menantu dia ni. Menantunya ni tokoh apa ni, kalau hari ni apa di sini TV apa nanti pencetus ummah. Dia Johan Pidato siaran TV di Indonesia. Kahwin dengan anak kiai ni, anaknya yang perempuan pun sama-sama juga Johan Pidato untuk perempuan. Dia ada serentak masa tu laki-laki dan perempuan. Dan dikahwinkan. Dua-dua juara pidato. Jadi insya-Allah bulan depan. Moga dimudahkan Allah. Baik. Sebab saya tak pandai cakap bab tarekat ni. Yang ni menantu dia. Orang kepercayaan dan telah banyak mentalkinkan ya. Telah banyak ijazah. Insya-Allah tuan-tuan nak soal, siap-siap soalan. Bab tarekat saja semua. Apa itu tarekat? Apa itu? Siapkan soalan untuk bulan depan. Jangan tanya saya. Saya orang kata budak baru nak belajar. Kalau salah tolong jolokkan keluar. Baik. Saya hanya boleh mengusahakan insya-Allah dibawa datang. Dan ketahui olehmu, itu tadi kata-kata Nabi Isa ya. Itu boleh dijadikan nas. Dan boleh kita buat. Kalau ada hajat surau, baca Yasin banyak-banyak, baca surau-surau, baca ayat-ayat apa-apa ni. Pakar-pakar puasa, sembahyang hajat, boleh. Dalilnya ni, kenapa? Nak sembahyang hajat sampai kena puasa-puasa? Ni. Puasa kan kita tak suka puasa. Nafsu kan tak suka. Begitu juga kita berjaga malam. Boleh. Itu dia bagi tirakat tu. Di kampung saya pernah. Ya. Masa orang kampung yang diketuai oleh Haji Basir. Masa tu Haji Basir arwah. Ya. Dia teroka tanah. Teroka orang kampung-kampung dulu kan. Teroka buka kebun. Hutan. Ini zaman Jepun dulu ni. Zaman Jepun dulu. Jadi diorang ni yang buka ni sampai satu buat surau dalam kebun tu dalam hutan tu. Ni sebut tirakat ni. Yang datang nak merobohkan tu tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan. Ni orang dulu-dulu. Kita pun boleh buat juga kan. Kita tak tumpu jalan keluar, bukan jalan datang, jalan keluar. Boleh kalau ada insya-Allah, tapi setakat ni okey ya, surau tak ada gangguan. Zaman Jepun dulu je lah gangguan kan. Jepun pun dah tak ada dah, moga-moga lah. Jangan balik pula Jepun. Tahu, yang pegang saya masa tu, datang pondok saya minta maaf.
Yang kat depan tu yang tanya saya punya tauliah. Bukan Taufik. Yang gemuk tu. Bukan Moga-moga Allah Ta'ala bagi taufik dayah. Si Farid tu datang ke pondok cari saya minta maaf. Dah lama dah tu, berapa tahun. 2 tahun lepas dia minta maaf. Saya sambut dia, tak ada masalah. Masalah apa? Masa tu dia tunjuk depan tu kan. Depan tu dengan bawa polis sekali masa tu. Dia kata, oh Ustaz ada tauliah ke? Ya ada, tak ada pula. Tak ada nama pun. Yelah, nama saya Ahmad Ansori tu luar orang kenal Ahmad Ansori. Nama saya sebenarnya dalam IC nama lain, rahsia. Nama saya dalam IC Khairul Mu'in. Baru saya percaya. Ada yang tak tahu. Nama IC saya Khairul Mu'in. Lepas tu dia cari nama Ansori, Ansori tak ada. Itulah lain kali tanyalah dulu. Itu yang lepas tu saya punya tauliah lepas. Kantor itulah tauliah saya di stop. Asalnya tak ada orang. Cuma tengok Ahmad Ansori tak ada. Kalau ada awal lagi kena stop, dah kena tarik. Tapi oleh kerana tak jumpa dalam senarai. Kalau ini nak stop lah. Tak ada hal lah kali ni. Ini dah jangan lepas zaman Jepun dah. Tak ada hal hari ni. Tauliah tadi pun beg saya kena pecah hilang pun saya dah tak buat lagi kat tauliah. Tak apalah. Ada yang nak tanya? Kalau nak tanya saya letak je kat tauliah saya balik. Biar kat tauliah aja. Takkan dah lama macam ni nak tanya tauliah lagi kan? Dah berapa tahun? Lainlah surau-surau baru, masjid-masjid baru kan tanya, Ustaz ada tauliah ke tak? Bolehlah. Ada, cuma kadnya dah tak ada. Orang pecah kereta saya. Tak percaya tengoklah, rujuklah nama kad pejabat agama. Ada, memang ada. Ada. Baik. Nak ceritanya ni, cuba belajarlah sikit-sikit lah. Buat baik pada orang yang buat jahat pada kita. Tak ada masalah. Baik, doakan kebaikan untuk dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 pengkat. 3 pengkat ni 3 peringkat. Pengkat tu 3 peringkat ya. Ada raw tu sebenarnya ada raw. Peringkat. Yang kita lama ada, kita lama. Tak lama. Pengkat ke peringkat? Pangkat pun boleh. Kalau ada ya, peringkat. Mana 3 martabat. Kalau 3 pangkat pun sama juga maknanya lebih kurang. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 pangkat, 3 peringkat, 3 tingkat. Pertama, peringkat yang lebih tinggi. Pangkat yang lebih tinggi pun boleh, tapi dah ada ya. Kalau ada ya, gugur, maknanya jatuh perkataan huruf ra. Kalau tak ada ya, jadi bunyi pangkat. Tak apa. Bahasa Arabnya sama. Bahasa Arabnya maqam, kedudukan. Ada 3 tingkat. Yang pertama, peringkat yang lebih tinggi. Pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Bahawa menghinakan ia akan yang menyeru kepada keinginan. Hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Dan tiada dapat sampai kepada ini peringkat melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Dan orang yang sampai kepada ini peringkat masuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu oleh Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini peringkat yang lebih tinggi. Ini ilah aulia illah, kekasih-kekasih Allah. Dia kata apa tadi? Peringkat yang pertama yang lebih tinggi, peringkat yang pertama ialah dan lebih kuat kesabarannya. Bahawa menghinakan ia akan yang menyeru kepada keinginan, menganggap hina dan remeh, kecil perkara-perkara yang menyeru kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Tidak ada keinginan. Habis teh. Dah tak mampu apa dah. Habis kekuatan. Digunakan seluruhnya. Ini walazina jahadu fina tadi. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami.
Maknanya dia buat kerja semaksimal mungkin. Aduh, gambar Tok Guru Nik Aziz tu akhirnya. Kan? Apa doanya? Ya Allah, kami diserang daripada segenap penjuru, ya Allah. Itu yang sehingga menentis air mata. Haji, belum dapat lagi rasanya ni. Buka cawangan. Nanti si pertama marah, angkat tangan, ya Allah. Ha? Dah dapat lesen dah? Cuma belum berani. Yo. Saya dah di Gia 4 dah, Gia 1 masuk lagi, Gia 2 lambat lagi. Nak kejar macam mana? Allah. Tapi yang di Indonesia jangan ikut kiai yang bini 10 tu. Ada dapat? Saya Said Ridwan kirim saya, Said Ridwan Rahmat. Saya kata kurang asam kau sindi aku ya. Bini 10. Dalam satu bangunan, biliknya 127. Rumah tu 127 bilik kamar. Disediakan untuk anak-anak ni dan cucu-cucu dia. Bini 10, setiap ada masjid lagi. Dipanggil kiai pula tu. Buat Jumaat tu pakai keluarga dia je lah. Hai, di Indonesia ya, pelik-pelik lah. Yang macam tu pun ada. Jangan ikut yang macam tu. Mungkin ada hujah dia, wallahualam. Dia masna wa sulasa wa ruba' dicampur. Masna 2, wa sulasa 3 dah 5. Wa ruba' 4, 9. Lepas tu yang fawahidah akhir 10. Dicampurkan. Wow, situ dikata campur. Wow, limutlaqil jam'i dicampurkan. 2 campur 3 campur 4. Jadi 9 lah. Pernah fawahidah apa tu? Maka akhir sekali 1 pula dia kata. 10. Baik. Dahlah. Jangan jadi penyakit lah ibaratnya kan. Tapi nanti kalau dah sampai sila. Apa sajalah cobaan ujiannya sila. Ujian-ujian apa saja kerja-kerja agama kita buat sungguh-sungguh semaksimal mungkin. Habis ikhtiar. Ya akhir sekali kita Allah, ya Allah, angkat tangan akhir sekali. Kita dah buat semaksimal. Habis dah, habis daya upaya dah. Hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan, dah tak mampu dah. Kacau. Anak murid saya belikan handphone dia, saya tak tahu nak matikan. Baru dapat. Baik. Mana tahu nak matikan suara. Baik. Ya. Hingga tiada ada tinggal baginya Tengah mengajar. Mana nak matikan suara? Campak kan. Maaf ya, terganggu. Suruh fikirlah aku ada soal. Ada soal nak tanya sebelum masuk ni. Tengok ya. Macam mana nak bagaimana nak sampai pada peringkat ni. Dan tiada dapat sampai kepada ini peringkat
Melainkan dengan mengekalkan sabar, dan mengekalkan sabar maknanya masuk lama. Jadi haji kalau nak sabar yang ni tak boleh lah. Pasal dah berumur. Dia elok masa zaman umur 40 tu. Jadi lama. Kan? Paling kurang 20 tahun dapat ujian macam ni. Isteri yang ni marah, yang ni merajuk, yang ni marah. Selama 20 tahun baru dapat. Kan? Kalau kita umur dah 70, tak lama lah. Pasal dia kena ujian ni lama. Baru dapat sampai ke peringkat ni. Dengan mengekalkan sabar dan dengan lamanya bersungguh-sungguh. Setahun 2 tahun tak dapat lagi. Jadi saya merasakan buka pondok ni dah 12 tahun. Pondok tu operasi 10 tahun. Tapi saya nak dapat dengan usaha apa semua 12 tahun. Saya balik tahun 2002. Tapi masa tu belajar pun dah susah dah. Dah banyak kena sabar masa belajar. Oi, sabar. Oh, masa belajar. Tengok kawan-kawan semua. Oi. Kan? Kita belajar, ialah belajar pondok, belajar agama, al-maklum. Kan? Tak pandailah yang diorang tu macam-macam handphone, motor apa semua tengok telio juga. Telio juga buat tak telio. Tengok kawan ada motor. Di Thailand tu, ada kan kawan beli motor tapi kita tak mampu. Mengaji jalan kaki. Ada ketika cuti, kita mengaji kat luar, mengaji. Lebih kurang 5 atau 6 kilometer jalan kaki dalam kebun. Saya tamat kitab Baquratul Amani, kitab tauhid, dengan almarhum Babetih. Jalan kaki. Puasa-puasa. Petang tu ngaji. Pergi lepas pukul 3 tu pergi ngaji. Jalan kaki. Pergi Patah ni pun masa tu pun, pergi Patah ni pun ya Allah kena sabar. Nyebrang tu Sungai Golok tu. Dia nampak askar, nampak boleh Allah baca apa yang boleh baca. Bila ada roblok kat, oh ya Allah. Lepas tu tak boleh naik kereta. Terpaksa naik kereta api. Naik kereta api roblok tak ada. Tapi daripada Yala nak ke pondok tu terpaksa naik kereta. Tu kadang-kadang ada. Tapi kalau yang Naratiwak tu selalu memang ada roblok. Sebab tu kami memang tak boleh naik kereta kalau yang, sebab tak payah pakai pasport masuk ala mujahidin. Kalau pakai pasport 2 bulan sekali kena cop, leceh, tak mau, ulang alik, penat. Jadi rugi mengaji, tak nak. Jadi duduk sana tak pakai keluar-keluar. Tu zaman saya belajar dulu lah, sekarang tak boleh. Sekarang tak boleh masuk macam tu. Nah cerita dulu lah ni, ya. Tapi bila naik kereta api, ya Allah, kereta api yang zaman dulu, kerusinya kayu. 5 jam daripada Golok tu sampai ke Yala. Kemudian sibuk pula kayu tu, kerusi kayu tu orang suruh bangun. Pasal apa? Orang bawa masuk minyak dengan tepung, orang seludup dalam kereta api. Jadi kejap bangun, kejap duduk, kejap orang pijak atas, orang letak barang, susuk sorok-sorok tu, tepung dengan minyak. Kan sana mahal minyak dengan tepung. Bangun, letak bawah. Jadi kelakar ramai penuh, ya Allah, macam-macam dia. Itulah cobaan. Baik. Tapi tak sampai-sampai pun. Bukan saya kata saya sampai. Lama dah. Sabar dah lama dah. Tapi tak sampai-sampai lagi. Sampailah sekadar sampai itu kat mana tu stesen. Tapi banyak lagi stesen. Sebab dia kata, dan tiada dapat sampai kepada ini peringkat melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Bukan saja lama sabar saja, sungguh-sungguh pula tu. Dan orang yang sampai kepada ini peringkat termasuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu oleh Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya bahawasanya mereka yang berkata Tuhan kami Allah. Ni Allah, 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 Allah. Kita sebut, ya Tuhan kami Allah. Semua sebut kan? Cuma tanam ke tak tanam? Masuk ke tak masuk?
Sebut. Siapa Tuhan kau? Allah. Sebut saja, tapi sekali-sekali bila orang tanya je. Ada tak sampai peringkat isteri kepada Abah Anum, isteri kepada guru saya, istrinya ketika dibedah jantungnya, doktor cek degupan jantungnya bunyi Allah, 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 Allah. Sampai macam tu. Dan mengikut kisahnya Hasan Asyahid Hasan Al-Banna ketika ditembak gugur, darahnya mengalir, darahnya bergemuk. Allah, 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 Allah. Ini yang kita nak belajar ni. Ni. Mereka yang berkata Tuhan kami Allah. Allah, 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 Allah. Kaji dalam kitab-kitab tasawuf. Ada, buka dalam kitab-kitab tasawuf. Zikir yang pertama ialah Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Dia akan hingga kepada hu 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 hu. Tapi orang tak faham. Apa zikir hu macam burung hantu hu. Orang tak faham, orang tak tanya, orang tak tengok. Buka kitab-kitab. Ada kitab Fathul Arifin, ada kitab-kitab tasawuf, ada zikir-zikir ulama-ulama. Ni dalilnya ada. Cuma huraiannya itu. Tafsirannya itu. Sampai ke tak sampai pentafsirannya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga sampai keyakinan kepada kamu. Ada orang menterjemahkan kalau dah yakin Allah Ta'ala hadir tak payah sembahyang. Pasal Allah Ta'ala kata sembahyang, sembahlah Tuhan kamu sampai yakin. Bila dah yakin tak payahlah. Ni ada ni, ajaran sesat ni ada. Di kampung saya, dekat sebelah rumah saya. Dah tak sembahyang. Dia kata sembahyang tu rekaan manusia. Sebab dalam Quran tak sebut sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang isyak, sembahyang apa tak sebut. Ada. Tapi pihak Jais tak dapat tangkap lagi. Jadi orang kampung minta, makcik-makcik saya minta saya balik. Cuba nak tanya, cuba nak bercakap, sembang. Cuba dulu sembang. Tutup aurat ni tak payah, ni semua mengarut, dia kata. Dan mati besok, lepas mati tak ada apa-apa, habis macam tu je. Ada ya juga. Dulu budak tu ngapal Quran tu dulu. Baik. Ini mereka yang berkata Tuhan kami Allah, 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 Allah. Artinya mengasakan mereka itu akan Allah Ta'ala. Sebut Allah, Allah, dilatih Allah, 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 Allah. Di waktu yang sama bawa makna kalimah la ilaha illallah yang kita belajar tauhid tu daripada awal sampai habis 60-50 ikatan akidah, 40. 20 sifat wajib, 20 sifat yang mustahil, 40. Kemudian tambah lagi 4 sifat yang wajib bagi Rasul dan sifat 4 mustahil, dah 8. Jadi 48 tambah 2 sifat yang harus bagi Allah dan 1 sifat yang harus bagi Nabi. 50 ikatan. Kemudian di samping itu ada tambahan istighna dan iftikar Allah Subhanahu wa taala. Istighna Allah Taala dan iftikarnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masukkan lagi. Baca makna ni. Kemudian itu ya ditanam dalam hati. Nah tu yang ditanam. La ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. La ilaha. Ni mengesakan Allah Taala. Sebab itu ada perbincangan hari ini, ada satu buku yang ditulis oleh seorang tuan guru daripada Terengganu, daripada Pulau Manis. Allah, syariat, hakikat suatu penghuraian. Ini ada dibincangkan buku ni. Hari ini sudah ada perbincangan, dibincangkan hari ini kita ngaji tauhid pun tak berapa nak tamat tauhid, kitab tauhid tak berapa nak tamat. Kalau ngaji pun separuh, lepas tu ulang balik, wujud balik, idam bakok, tak sampai yang ujung-ujung tak sampai. Risalah tauhid, ada baguslah mengaji. Kalau tamat alhamdulillah. Banyak lagi kitab-kitab tauhid. Sirajul Huda, Aqidatun Najin, Bidayatul Hidayah, syarah kepada matan Ummul Barahin,
Matan Jauharah, syarah kepada Matan Jauharah, terjemah Matan Jauharah. Ini akidah khalaf. Kalau akidah salaf, akidah Tahawiyah. Sebab hari ini orang persoalkan tajsim, jisim, Wahabi, masuk tak dalam jisim, tajsim apa semua. Ini semua perbincangan panjang. Itu dalam kitab, dalam perbahasan bab akidah. Tajsim, apa tajsim, apa golongan tajsim, siapa di golongan tajsim. Hari ini ada yang terlampau keras, ada yang terlampau slow, ada yang macam-macam. Sila jalan kau. Bergaduhlah dulu, puas. Kan? Sebab tak kenal. Bila lama dia bergaduh, macam dia slow balik kan. Pasal di Patani dah lama. Di Fatani gaduh bab ni dah lama. Tahun 90 dulu dah bergaduh bab ni. Bab innallaha 'alal arsy istawa. Allah Taala bersemayam di atas langit. Wah. Ada yang merujak, Allah Ta'ala berada di atas langit. Tutup guru bangkit. Ayo ajak berdebat di masjid-masjid. Dulu tahun 90. Lama dah Ji. Sekarang kita baru di Malaysia ni baru nak timbul beberapa Syiah ni. Mula Wahabi ni sesat kata sesat. Mula baru nak kaji balik. Ada yang gini, ada yang dia tidak Wahabi. Tapi marah pula kalau orang kata Wahabi. Jadi saya ada kebaikannya. Tapi tengok akidah bab akidah ni saya tak katakan golongan Wahabi ni tadi semua akidahnya macam tu. Tak. Saya cuma katakan siapa-siapa yang mengatakan dan mengiktikadkan Allah Ta'ala itu berjisim, ini mentakjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada kau Wahabi ke, kau apa ke, kau Jawa ke, kau Banjar ke. Kan? Habis, tak boleh. Ini kami punya pengajian. Kami tahulah sebab kami amanah, guru-guru kami bagi tahu jangan menjisimkan, jangan mentajsimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami amanah dengan guru-guru kami yang mengajar kami akan sampaikan. Dan kalau kamu juga ada hujah, sila ayo bermudzakarah. Sebab saya pernah bermuzakarah dengan mereka ni yang dikatakan kami tidak menjisimkan Allah Ta'ala. Kami cuma mengatakan Allah Ta'ala tu mempunyai tangan. Cuma tangan Allah Ta'ala tak macam tangan kita. Bagi kami, guru-guru kami, saya pun mula-mula dulu pening. Kenapa yang marah sangat? Rupa-rupanya tak boleh. Bagi kita ulama khalaf tak boleh. Dia boleh merosakkan akidah orang awam yang tak faham. Ada pun sahabat Nabi tak apa. Zaman sahabat boleh pun. Iya, zaman sahabat dia tidak terjemahkan yad itu dengan makna tangan. Dia serahkan makna yad itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengimani yadullah fawqa aydihim. Perkataan yad itu serah maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena pada ustaz-ustaz Melayu ni, dia terjemahkan yad itu dengan makna tangan Allah, tangan yang layak pada Allah. Yang kamu terjemah pada tangan tu dapat mana? Sedangkan kalimah yad itu ada dua maknanya dalam bahasa Arab. Satu makna kuasa, satu makna tangan. Tangan manusia. Satu lagi makna kuasa, kudrah. Yang kamu takwilkan daripada yad itu kepada tangan, ni mana hujahnya? Ulama khalaf, dia tak takwil makna tangan, dia terus takwil kepada makna kudrah. Ini perbahasan tauhid. Baik. Nak ceritanya, hari ini kita persoalkan banyak kita ngaji tauhid, banyak yang tak mampu nak lepas. Anak murid saya yang dah 3 tahun di pondok, saya tanya, Allah Ta'ala ada tak? Ada? Apa buktinya? Tahu Ustaz kata ada? Kalau Ustaz ada senapang, paintball tembak. Kalau kata Allah Ta'ala tu tak, kalau kau kata Allah Ta'ala ada, Ustaz tembak. Oh tak ada. Terus je tak ada. Takut dengan sampang paintball. Ini dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia menyebut muka surat 3 bawah sekali. Orang-orang yang tidak yakin 100% dengan akidah, masalah akidah, kufur. Ya, bukan fasik, kufur di sisi Allah Ta'ala. Kufur. Sebab itu remaja-remaja kita hari ini sebenarnya banyak yang kufur. Buktinya
tak sembahyang. Bila tak sembahyang itu bukti dia tak kenal Allah, dia tak yakin dengan Allah. Sebab tu ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang itu kufur. Ini hujah dia. Ada ulama yang menguraikan ayat hadis Nabi, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Ada hujah dia, tapi kita ambil ulama yang pertengahan. Yang kufur tu bila dia menafikan kewajipannya. Tapi mana ada hujah lah. Nak ceritanya hari ini akidah kita hanya akidah berkitab, dalam kitab, akidah teori di lidah, belum masuk dalam hati. Jadi yang dikehendaki makrifatullah ni, awaludin makrifatullah tu, ialah kenal dalam hati. Awal-awal agama dalam kitab tauhid, awal-awal agama mengenal Allah. Hari ini tak kenal. Jadi kalau yang tak sembahyang tu maknanya tak kenal. Kalau dia kenal Allah, dia tak mampu untuk tinggal sembahyang. Tak mampu. Ya. Kita nampak kena lebih grip lagi, lebih apa? Ketat lagi skru tu. Ketat lagi. Yalah tu untuk remaja-remaja kita yang dah berumur ni macam saya, kita dah berumur 40 lebih. Barulah 40 kan. Yalah baru. Rasanya perlu ada peningkatan. Perlu ada peningkatan. Biar masuk dalam hati. Nak masuk dalam hati ni kena tanam hari-hari, kena ketuk. Kena ketuk. Kita yang dah ketuk ni pun tak berapa nak masuk, apatah lagi tak diketuk. Kan? Itulah hari ini melalui bimbingan guru-guru suruh zikir Allah. Di mana sahaja, tak kira masa. Sehingga masuk dalam hati kita, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak ada apa-apa. Dan aku tidak mau apa-apa. Baik. Panjang. Cukup dulu situ. Masa pun dah cukup. Ya. Sambung bulan depan insyaAllah. Ada yang nak tanya? Ada yang nak soal? Ada yang nak bantah? Ya, jangan bantah ya. Oh ya. Baik. Memang banyak rahsia. Sebab itu dalam kitab Matan Ummul Barahin disebut di atas orang yang berakal kena memperbanyakkan, wajib seharusnya, wajib di situ seharusnya memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Dan makna la ilaha illallah itu diserapkan di dalam hati, masukkan dalam hati sehingga menyatu di antara daging dan darah. Maknanya keluar darah, masuk di jantung ni. Allah, la ilaha illallah. Maknanya kita sebut la ilaha illallah zikir, tapi makna la ilaha illallah, kandungan maksud la ilaha illallah tu masuk dalam hati sehingga menyatu, sehingga masuk, sehingga gerun, sehingga terasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa sambungannya lagi? Sehingga akan diperlihatkan hatta yura alaihi, diperlihatkan al-asraru wal ajaib, segala rahsia-rahsia dan keajaiban-keajaiban. Disebut al-ajaib. Al-ajaib itu perkara yang pelik. Diperlihatkan. Dalam keadaan la yuhsa, tidak ada batas, tidak ada sempadan. Tengok masing-masing. Dia akan dibukakan. Siapa yang terbuka sila. Sebab rahsia-rahsia Allah, Masya Allah, cukup banyak. Itu dalam kitab nipis Matan Ummul Barahin, kitab tauhid. Kitab tauhid tu bukan kitab tasawuf, kitab tauhid. Itu rahsia-rahsianya dan banyak, memang mengandungi rahsia-rahsia kalau kita amalkan. Kalau takkan kalimah la ilaha illallah, kita nak pancung, kita nak perang, contoh ya zaman Nabi perang, nah kita sebut la ilaha illallah dah tak payah. Takkan hanya ucapan kosong begitu saja, mesti mengandungi makna-makna yang hebat, makna-makna yang tertentu. Sebagai lambang kepada diharamkan darahnya.
Sebab itu Nabi pun sebut kalimah la ilaha illallah. Kalau ditimbang, bukan timbang yang ada tu, kalau ditimbang di antara kalimah la ilaha illallah dengan bumi serta isinya, berat lagi kalimah la ilaha illallah. Siapa yang mati mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Takkan sekadar la ilaha illallah macam tu je. Tapi macam mana la ilaha illallah yang macam mana? Tapi ada dalam YouTube, tak tahulah wallah betul tak betul kan. Satu tempat tak tahu di mana, masuk dia punya berita masuk tu. Suatu tempat zikir la ilaha illallah naik kubah tu. Wallahu alam. Memang di Indonesia, tapi tak tahu di tempat mana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kubahnya terbang naik. Yang atas sana sambut. Ini al-asrar wal ajaib. Allah Ta'ala akan perlihatkan siapa yang dah mantap la ilaha illallah. Kita ni sebut Allah, tak apa-apa kan? Dalam Quran sebut, apabila disebut nama Allah, merinding, gemetar, tegak bulu roma. Kita tegak, tak ada sebut hantu baru tegak bulu roma. Polis, wah tegak bulu roma. Tengah bawa kereta tak pakai terbingang, polis, wah tegak bulu roma. Tapi bila sebut Allah, tak ada. Macam mana boleh pejuang mujahidin tengah ditawan, dia 3 orang ditawan oleh tentera Rusia, dah tak ada apa dah. Itulah tadi, hilang kekuatan, tak mampu apa. Akhirnya takbir, Allahu Akbar. Semua yang ada, tentera-tentera yang ada dengan kereta kebal apa semua keluar angkat tangan. Setelah menyerah apa semua, setelah ditawan, ditanya balik, kenapa dulu masa kami serang berdepan dengan kami, tiba-tiba kami takbir, korang angkat tangan. Dia kata, kami lihat di belakang anda tentera berkuda berjubah turun berduyun-duyun dari atas langit. So kami nampak sama suka tengok atas tu. Bukan tengok di goran, dia tengok atas tu. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-asrar wal ajaib kepada orang-orang yang banyak masukkan kalimah Allah, 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 Allah. Banyak al-asrar wal ajaib. Ajaib-ajaib itulah di antaranya akan berlaku karomah-karomah kepada aulia ilah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu. Kita hari ini paling penting fala khaufun alaihim, jangan ada takut, tidak ada gentar dan tidak berduka cita. Kekasih-kekasih Allah tidak akan berduka cita. Kita dapat yang tu pun alhamdulillah lah. Kan? Tak berduka cita. Tidak ada. Tak ada perkara yang menduka citakan. Apa? Hari ini apa yang menduka citakan? Keputusan apa? Sakit. Tak ada apa-apa. Sakit, alhamdulillah. Allah Ta'ala nak kifar dosa. Apa lagi? Meninggal. Semua orang meninggal. Bukan minta, tak ada. Moga-moga Allah Ta'ala panjangkan umur mak bapak saya. Mak bapak saya masih hidup. Ayah saya umur 73. Mak saya 63. Moga-moga panjang umur. Nah ceritanya, kita pergi dulu. Mati. Kita pergi. Nanti menyusul. Jalan yang sama. Semua pergi tempat sama. Apa lagi? Yang menyediakan apa? Pati geni. Pati geni apa maksudnya? Pati geni orang ni tak tidur malam. Tak tidur. Tanya dia, takut pati geni kan bahasa apa, jin apa ya? Wah, yang tak sembahyang tak bolehlah ikut. Baik yang mengaku Allah Ta'ala apa semua tu. Itu Syekh Siti Jenar punya wahdatul wujud. Kita tak boleh nak hukum apa, wallahu alam, serah pada dia. Tapi dari segi syariat kita tak boleh lah. Tetapi pada hakikatnya wallahu alam serah. Sebab tu Syekh Siti Jenar dihukum pancung, dihukum bunuh. Adapun sama-sama dia menghormati. Sebab itu sudah peringkat ke wahdatul wujud. Saya tinggal di Syria, saya tinggal di dekat dengan makam Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Wahdatul wujud. Dia sampai terlepas. Dia sampai terlepas di luar, dia tak boleh nak kawal. Sepatutnya benda itu dalam. Apa maksud mengaku dia? Sebenarnya bukan mengaku, dia menyatu. Sehingga hilang keakuan. Yang ada hanya Allah. Begitu. Dia la ilaha illallah tadi, la maujud tadi, illallah, la maujud illallah. Akhirnya,
dia terlampau asyik dengan la maujud illallah sehingga aku tu tak ada, Allah tak ada. Aku Allah. Begitu. Astagfirullahaladzim. Sebab tu saya kalau pergi Indonesia je ayam tenang. Handphone tak bunyi. Itu sikit lah. Tapi maknanya wahdatul wujud ni satu sampai peringkat yang tinggi. Dan kita tak, bukan semua orang kena ke sana. Tak ada, dia ada sebahagian ahli-ahli tarekat dia akan sampai ke situ. Sebab tu orang-orang macam ni, macam saya setinya dia kena mengasingkan diri daripada orang awam. Tak boleh campur orang awam. Itu dia. Sebab dah hilang. Wujud diri dia sudah hilang. Wallahu a'lam. Kalau bab tiga ni, itulah tadi. Kalau yang tak sembahyang tu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al yakin di situ ulama mentafsirkan mati. Mana sembah Tuhanmu sampai mati. Bukan sampai yakin, dirasa dah yakin dia tak payah sembahyang. Tak. Moga-moga jembar kuburnya lah. Ya, moga-moga insya-Allah. Ya. Tapi kena dibetulkan. Syariat kena ada. Kalau tak sembahyang kita kena ambil syariat. Dan jangan sangka orang tak sembahyang itu, kadang-kadang ada wali-wali karamah dia sembahyang di Mekah. Itu tak boleh. Tak ada kata tak boleh. Sebab tu dia tak sembahyang pun kita dah hukum, syariat menghukum yang zahir. Kita kena beritahu dia tak boleh. Itu je. Tak boleh. Kau makam apa sekalipun, mengaku Allah Ta'ala ke apa ke, sembahyang kena sembahyang. Nabi, siapa lagi lebih tinggi daripada Nabi? Tak boleh. Cuma saya nak beritahu, kena kadang-kadang berhati-hati. Sebab tu kata orang-orang macam ni yang banyak memfitnahkan golongan tarekat kerana syariat tidak ada. Tidak bersyariat. Sehingga bila kata dia dah dekat dengan Allah Ta'ala tu geng dia katnya. Alah, orang kemas, Allah Ta'ala boleh lebih kurang. Ni bahaya. Sebab tu guru nak bagi ilmu, amalan, jangan sampai diibaratkan oleh ulama bagaikan mengkalungkan mutiara di tengkuk babi. Mutiara, tetap mutiara tapi di tengkuk babi. Dia menyundul tempat-tempat yang kotor. Ini yang jadi fitnah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.